Nilofa merupakan seorang pelakon, pengacara dan usahawan berjaya. Kejayaan legasi perniagaan tudung Nilofa hijab melayakkan Nilofa dipilih bagi menghiasi majalah berprestij Forbes Asia. Nilofa juga dikenali sebagai seorang ikon fashion yang mempunyai gayanya tersendiri. Nilofa merupakan juara Dewi Remaja 2009-2010. Dan inilah kisah di sebalik nama Nilofa. Jika ini merupakan kali pertama anda di channel ini, kami perlukan bantuan anda untuk klik pada butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Untuk itu, mari kita singkap kisah di sebalik nama Nilofa. Nilofa atau nama sebenarnya Nur Nilofa binti Muhammad Nur dilahirkan pada hari Jumaat 10 Februari 1989 di Pasir Mas, Kelantan. Si gadis jelita ini merupakan anak ketiga daripada 9 adik-beradik. Sebenarnya, Nilofa mempunyai 5 adik-beradik berlainan bapa. Kecantikan Nilofa diwarisi dari ibu bapanya, di mana bapanya berketurunan Melayu dan ibunya berdarah kacukan Pakistan dan Arab. Menariknya tentang nama Nilofa, namanya sebenarnya berasal dari nama Nilofar yang bermaksud bunga teratai dan lebih mesra dengan panggilan Lofa oleh kalangan ahli keluarganya. Bukan sahaja mempunyai paras wajah yang jelita, Nilofa juga mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat cemerlang. Nilofa berjaya memperoleh 5A dalam peperiksaan UPSR, meneruskan kecemerlangannya dengan berjaya mendapat 8A dalam peperiksaan PMR dan 10A dalam peperiksaan SPM ketika belajar di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Langkawi. Nilofa juga merupakan pemegang ijazah sarjana muda Perdagangan Antarabangsa dan Pemasaran dari College University Sunway. Pelakon dan pengacara popular ini mula melibatkan diri dalam bidang seni hiburan tanah air apabila Nilofa dinobatkan sebagai juara Dewi Remaja 2009-2010. Nilofa berjaya mengatasi saingannya yang lain termasuk Anzalna Nasir dan Izara Aisyah. Oleh kerana mempunyai kecantikan semula jadi, Nilofa merupakan seorang peragawati sepenuh masa dan pernah muncul dalam muzik video beberapa penyanyi tempatan seperti Awi Rafael dan Hakim sebelum dia menyertai Dewi Remaja. Kemenangannya dalam Dewi Remaja sudah pasti membuka lebih banyak ruang untuk dirinya melebarkan sayap dalam industri. Semuanya terbukti apabila Nilofa menerima banyak tawaran berlakon filem dan drama serta tawaran menjadi pengacara di stesen TV, termasuk juga tawaran menjadi duta dan jurucakap produk. Penampilan pertama Nilofa dalam bidang lakonan bermula pada tahun 2011 apabila Nilofa telah ditawarkan untuk berlakon dalam siri drama TV9 berjudul Kasih Najihah. Nilofa telah diberikan peluang menerajui watak utama sebagai Najihah dalam drama tersebut. Ketika itu, Nilofa digandingkan bersama Rozita Cik Wan dan Ahmad Ashraf. Nilofa juga diberi peranan utama sebagai Wardina dalam drama seram fantasi TV3 Sumpahan Anjas Moro. Kemudian, Nilofa berlakon dengan beberapa nama besar dalam industri iaitu Fazura, Tizakiah, Remy Ishak dan Eman Manan dalam drama bersiri berbentuk keagamaan berjudul Tahajud Cinta yang bersiaran di TV3 bermula 8 Julai sehingga 4 Oktober 2011. Nilofa diberikan peranan sebagai watak pembantu bernama Suraya. Drama ini menampilkan 18 orang pelakon hebat tanah air dan berjaya mencatat kedudukan tertinggi untuk slot Zehra sejak drama Nur Kasih pada 2010. Pada 2012, Nilofa telah membintangi satu drama yang menyebabkan dirinya meraih kejayaan komersial menerusi watak utama sebagai Alisha dalam drama yang berjudul Kau Yang Terindah. Drama ini juga turut dibintangi oleh Nazim Uthman dan Emma Maimbung.
Pada tahun yang sama juga, Niloufar membuat kemunculan sulungnya di layar lebar menerusi filem Azura. Filem ini diarahkan oleh Aziz M. Osman dan merupakan pembikinan semula filem Azura yang diadaptasi daripada versi asal filem ini. Juga ditayangkan pada 1984 dan pernah membawa populariti kepada pelakon dan penyanyi tersohor Oji Ahmad Daud dan Jamal Abdillah. Dalam filem remake ini, Niloufar digandingkan dengan pelakon lelaki kacak bergaya Shah Jazli. Tuah sangat menyebelahi Niloufar selepas membintangi filem Azura. Walaupun gagal mendapat kutipan seperti yang dijangkakan, namun Niloufar menerima banyak tawaran berlakon filem dalam tahun yang sama. Bayangkan, selepas pertama kali ditawarkan berlakon dalam filem Azura, dalam masa tak sampai setahun, Niloufar sudah berlakon filem yang kelima. Selepas filem Azura, filem kedua lakonannya menemui peminat berjudul Saya Amat Mencintaimu, arahan sulung Syafiq Yusof yang merupakan anak bongsu kepada Datuk Yusof Haslam. Niloufar berlakon bersama terajuk utama filem tersebut iaitu Shahizi Sam dan Lisa Surihani. Filem tersebut menemui penonton di pawagam pada Hari Raya Aidilfitri 21 Ogos 2012. Niloufar kemudian berlakon dalam filem komedi berjudul Hantu Kapcai yang diarahkan oleh Gaz Abu Bakar. Niloufar berlakon di samping pelawak terkemuka negara Zizan Razak dan pelakon yang digelar hero lelaki Melayu terakhir Remy Ishak. Lakonan Niloufar dalam filem ini juga telah memberi kemenangan buat Niloufar dalam Majlis Anugerah Blockbuster 2012 di mana Niloufar telah berjaya meraih anugerah Heroin Baru Terbaik. Kemudian, Niloufar juga telah berlakon di dalam filem Lukisan Takdir dan Wan Embong yang banyak menerima ulasan positif dari media dan juga orang ramai. Namun begitu, drama yang telah mengukuhkan nama Niloufar dalam industri hiburan tanah air adalah drama Suri Hati Mr. Pilot di mana Niloufar digandingkan dengan pelakon lelaki yang sejuk mata memandang, Fatah Amin. Drama ini diarahkan oleh Michael Ang bersama Hadith Omar yang berjaya menarik ramai penonton sehinggakan mencipta fenomena #LoveFatah. Drama Suri Hati Mr. Pilot adalah antara drama yang berjaya memegang rekod rating paling tinggi iaitu sebanyak 9.5 juta tontonan dalam sejarah drama Malaysia. Kerana sambutan yang memberansangkan, drama ini bersambung dalam telefilm Suri Hati Mr. Pilot Raya. Bukan itu sahaja, Niloufar pernah berkongsi dalam satu temu bual bersama akhbar yang dirinya pernah meremang bulu roma apabila rumah tangga sepasang suami isteri yang berantakan dapat diselamatkan impak daripada drama bersiri lakonannya dengan Fatah Amin dalam drama tersebut. Kisah ini dikongsikan sendiri oleh seorang teman Niloufar yang kebetulan mengenali pasangan terbabit. Niloufar sendiri tidak menyangka fenomena drama tersebut mampu memulihkan hubungan yang sudah seperti retak menunggu belah disebabkan pengaruh karakter Wardah dan Ijaz. Niloufar juga terharu apabila dimaklumkan elemen positif yang dipaparkan mampu menyebarkan mesej kepada orang ramai. Niloufar akui yang dirinya menganggap penonton-menonton drama terbabit hanya sekadar minat dan terkejut yang sebaliknya berlaku sehinggakan ia meninggalkan kesan mendalam termasuk terhadap pasangan yang berdepan masalah rumah tangga seperti yang diceritakan oleh rakannya. Oleh kerana fenomena drama itu juga, Niloufar telah mengubah fikirannya untuk kembali aktif dalam dunia lakonan di mana sebelum ini, selepas tahun 2012, fokusnya diberikan lebih kepada dalam bidang perniagaan dan pengacaraan. Selepas kejayaan Suri Hati Mr. Pilot, Niloufar berlakon dalam drama adaptasi novel dengan judul yang sama, Red Velvet. Dalam drama yang diarahkan oleh Hadith Omar ini, Niloufar digandingkan bersama pelakon Alif Sata. Niloufar memegang watak Halina dan pada awalnya dikritik netizen kerana dikatakan lakonannya agak kaku dan keras. Ada juga yang mengatakan gandingan Niloufar dan Alif Satar kurang serasi. Namun, selepas beberapa episod ditayangkan, penonton baru dapat memahami apa yang cuba dihayati dan disampaikan oleh Niloufar dalam wataknya sebagai Helena dan akhirnya menerima respon positif dari netizen. Kemudiannya pula, Niloufar digandingkan dengan pelakon berbadan sasa Zul Arifin dalam drama Ti Amo Sweetheart 100 Hari yang memulakan tayangannya pada 1 Syawal 2018.
Selain dari berlakon, Niloufar juga berbakat dalam bidang pengacaraan. Niloufar pernah menjadi pengacara rancangan yang dianggap sebagai ikon wanita, Nona, di TV3. Niloufar mula mengikat kontrak sebagai pengacara rancangan TV3 itu pada Januari 2012 dan digandingkan bersama penyampai radio popular, Farah Fauzana. Niloufar mengacarakan rancangan tersebut hampir 3 tahun. Niloufar juga merupakan pengacara kepada rancangan hiburan sensasi, Meletup dan turut digandingkan bersama pelawak terkemuka, Nabil Ahmad. Setelah beberapa tahun mengacarakan rancangan Meletup, nama Niloufar sudah terlalu sinonim dengan rancangan tersebut. Timbul juga beberapa spekulasi yang kononnya Niloufar bakal berhenti mengacarakan rancangan itu. Spekulasi itu muncul apabila Nabil berkongsi foto kontrak Meletup di Instagram satu ketika dahulu. Namun Niloufar menafikan kabar angin yang dia bakal meninggalkan rancangan tersebut dengan menyatakan pelaksanaan kontrak bersama Meletup adalah bersifat tahunan dan Niloufar perlu memperbaharuinya setiap akhir tahun. Mungkin disebabkan itu, ada peminat yang tersalah faham apabila melihat posting tersebut. Sehingga dokumentari ini disiarkan, Niloufar masih lagi mengacarakan rancangan Meletup. Sebenarnya, di awal penampilan Niloufar dalam dunia hiburan tanah air, dia tidak berhijab namun telah membuat keputusan berhijrah dan mengenakan hijab sepenuhnya pada hari kedua Ramadan tahun 2014. Sebelum ini, peminat pernah melihat Niloufar berhijab ketika muncul mengacarakan rancangan Meletup, tapi ianya hanya sekadar menghormati peristiwa Isra' Mi'raj. Luahnya dalam satu temu bual bersama media menyatakan dirinya nekat untuk bertudung setelah sekian lama, berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk dan jalan yang terbaik buat dirinya. Sudah pasti keputusan Niloufar untuk berhijab menggembirakan ramai peminatnya di samping imejnya juga yang sangat sejuk mata memandang selepas mengenakan hijab. Drama Suriahati Mr. Pilot adalah merupakan penampilan pertamanya selepas membuat keputusan untuk bertudung. Selain itu, Niloufar juga bergiat aktif dalam bidang penulisan dengan menulis ruangannya di Akhbar Metro Ahad. Niloufar telah melancarkan buku pertamanya dengan cheat codes sekitar tahun 2016 yang diinspirasikan dari perjalanan hidupnya sendiri. Niloufar pernah berkongsi yang niatnya menulis buku itu sekadar berkongsi pengalaman hidup untuk dijadikan ilmu yang menjadi panduan pada orang lain, khususnya remaja. Menariknya, ia merupakan sebuah buku tentang perjalanan hidup dan karier Niloufar selain berkongsi tentang kejayaan, kesilapan dan pengalaman dari perspektif seorang wanita. Niloufar juga ingin berkongsi pengalaman dalam bidang perniagaan dan mendidik wanita yang ingin menceburi bidang ini. Bercakap mengenai perniagaan, Niloufar juga telah cuba berjinak-jinak dalam bidang perniagaan dengan melancarkan produk kesihatan Bella Vita bersama ibunya dan memiliki jenama produknya sendiri. Namun, legasi perniagaannya yang paling kah adalah Niloufar Hijab yang merupakan salah satu perniagaan tudung paling berjaya di Malaysia di samping jenama-jenama tudung yang lain. Pernah satu ketika, menerusi jenama Niloufar Hijab, bisnes tersebut dicatat memiliki keuntungan sebanyak RM50 juta. Mengaut untung bersih dalam tempoh setahun dengan nilai jutaan ringgit adalah satu pencapaian yang cukup luar biasa dan sudah pasti meletakkan nama Niloufar dalam golongan jutawan. Disebabkan pencapaian Niloufar itu juga, dia telah dipilih bagi menghiasi majalah berprestij Forbes Asia yang menampilkan ahli perniagaan berpengaruh dari seluruh dunia. Niloufar juga telah terpilih sebagai salah seorang daripada 300 individu yang tersenarai dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2017 bagi kategori e-dagangan dan peruncitan. Sepanjang pembabitan Niloufar dalam dunia hiburan tanah air, pelbagai anugerah telah diperoleh dan merupakan pencapaian yang amat membanggakan. Di antaranya adalah anugerah pengacara TV wanita paling popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-27, ke-28 dan beberapa tahun berikutnya. Seterusnya, anugerah pelakon wanita popular di Anugerah Telenovela 2017. Kemudian, anugerah pelakon Meletup di Anugerah Meletup 2018 dan banyak lagi anugerah lain. Yang pastinya, Niloufar sentiasa memberikan saingan sengit dalam setiap majlis anugerah hiburan tanah air pada setiap tahun.
Dalam dunia fashion, Niloufar mempunyai cita rasanya yang tersendiri dan bijak bereksperimentasi gayanya. Walaupun ada ketika pernah dikecam oleh netizen gara-gara penampilannya yang mungkin agak pelik, namun mungkin bagi Niloufar, fashion adalah terlalu subjektif untuk dinilai oleh setiap mata individu. Niloufar pernah memuat naik gambar percutiannya di Instagram dan telah mendapat perhatian netizen. Ia adalah kerana topi yang dipakai Niloufar ketika percutiannya itu disamakan dengan tikar mengkuang. Ada juga yang menyamakan ia dengan keropok ikan. Gaya turban juga adalah merupakan satu gaya hijab yang suka digayakan oleh Niloufar. Niloufar pernah menggayakan turban yang kelihatan seperti beg tangan, di mana akhirnya tular di media sosial menyebabkan ramai netizen tampil menunjukkan kreativiti mereka mempersendakan penampilan Niloufar dengan memuat naik gambar masing-masing cuba meniru gaya turban yang dipakai oleh Niloufar. Niloufar juga pernah menggayakan satu persalinan longgar berwarna oranye dan turban yang diilhamkan daripada pentas peragaan pereka fashion antarabangsa Marc Jacobs, yang pastinya netizen dengan pantas mengecam apa yang digayakan oleh Niloufar itu, terutamanya pouch bag yang dipakainya. Ada yang mengatakan ia umpama seperti penjual ikan di pasar malam. Tak kurang juga ada yang menyamakan Niloufar dengan watak anime Jepun Naruto. Niloufar bagaimanapun tidak menghiraukan komen netizen. Buatnya, mereka yang mengecam sebenarnya tidak memahami serta kurang arif dalam bab fashion. Biarpun dirinya dikritik hebat oleh netizen, namun masih ada mereka yang juga mengagumi keberanian Niloufar kerana bukan mudah untuk membawa penampilan seperti yang dibawakan oleh Niloufar. Fashion, ia terlalu subjektif untuk dinilai. Keberanian Niloufar mencuba pelbagai gaya memang layak dipuji. Semoga Niloufar akan sentiasa berjaya di dalam apa jua bidang yang diceburi pada masa yang akan datang. Itu saja kali ini untuk siri kisah di sebalik nama bersama Niloufar. Semoga kita bertemu lagi di siri yang akan datang.